Silakan Fadil Dr. Jalal Farhan Al-Washah Hafizahullah Ta'ala Wara'a untuk menyampaikan tausiah pesanan kepada kita insyaAllah. Falitafadhal mashkura wa minallahi ma'jura. MasyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani al-akarim, أحبتي الأفاضل، ما من رحلة يقطعها الإنسان من مكان إلى مكان آخر أو من ولاية إلى ولاية أخرى أو من دولة إلى دولة أخرى إلا ولهذه الرحلة بداية ولها نهاية، وقد تطول الرحلة وقد تكون قصيرة. فلو أن واحدا سافر من كوالالمبور إلى ترنجانو قد يستغرق السفر 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات. إذن كانت البداية من كوالالمبور وكانت النهاية في ترنجانو، واستغرقت الرحلة 9 ساعات إن كانت في السيارة أو أقل من ذلك إن كانت في الطائرة. هذه رحلة من ولاية إلى ولاية، من دولة إلى دولة، استغرقت زمنا وطال أو قصر هذا الزمن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habib memulakan dengan menceritakan bahawasanya setiap perjalanan kehidupan kita ini, dia ada permulaan, dia juga ada pengakhirannya. Perjalanan kita ini sama ada perjalanan yang singkat ataupun perjalanan yang panjang. Bagi contoh, kalau sekiranya kita dari Kuala Lumpur nak pergi ke Terengganu, mungkin ambil masa berapa jam? 6 jam, 7 jam. Tapi kadang-kadang disebabkan ada masalah di jalanan berhajak lagi, boleh ke 8 jam, boleh ke 9 jam. Maka begitulah kehidupan kita ini, ada perjalanan yang pendek, ada perjalanan yang jauh, ada perjalanan yang memenatkan, ada perjalanan yang merehatkan kita. وعندما نسافر ونغادر أو نركب على الطائرة نسمع هناك تعليمات من قائد الطائرة عند الصعود وعند الهبوط. Kalau kita naik pula kapal terbang, kita akan dimaklumkan oleh para mugari atau para mugara bahawasanya tentang bila kita nak berangkat saja, nak mula terbang, para mugari pun beritahu pakai tali pinggang, nak turun pun sama, kita juga sentiasa dipesan. ولكن الرحلة إلى الله عز وجل هل تستغرق وقت؟ نعم تستغرق وقت. هل هي محدودة بساعة؟ قد تكون محدودة بساعة، قد تكون أقل من ساعة، قد تكون 2 سنين، قد تكون 60 سنة، قد تكون 80 سنة. هذه الرحلة إلى الله عز وجل بحسب عمر الإنسان وما أطاله الله عز وجل له من عمر، فهو في كل لحظة، في كل ساعة، في كل ثانية يقطع مسافة سيرا إلى الله عز وجل. هناك قائد لهذه الرحلة. من هو قائد هذه الرحلة؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. Maka begitu juga dalam kehidupan kita ini, kita sedang menuju ke satu perjalanan, iaitu menuju ke perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ada perjalanan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada mengambil masa yang singkat, ada mengambil masa yang panjang. Ada mungkin mengambil masa menuju kepada Allah Ta'ala dalam tempoh 2 tahun saja. Ada mungkin mengambil masa 20 tahun. Ada mungkin mengambil masa 60 ke 70 tahun. Maka begitulah seluruh kehidupan kita ini, kita nak gunakan perjalanan umur kita ini merupakan perjalanan untuk kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap detik, setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan. Kita nak berjalan semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا كانت الرحلة في الدنيا من ولاية إلى ولاية برفقة ناس، لكن الرحلة إلى الله عز وجل ستكون وحيد فريد، ترحل إلى الله عز وجل بذل العبودية، لا أنيس، لا جليس، لا قريب، لا حبيب، لا طبيب، إلا عملك الذي قدمته في حياتك. Kalaulah kita nak musafir, nak pergi ke merentas daerah, merentas negeri, kita ada kawan-kawan ataupun kita ada keluarga, tetapi untuk kita nak merentaskan diri kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, makalah kitalah yang kena bimbing diri kita sendiri.
tidak ada teman, tidak ada habib, tidak ada tabib, tidak ada yang lain, melainkan kita nak menuju bersama apa yang dibawa qaid kita, perjalanan kita, ketua kita, perjalanan kita ini ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويترتب على هذه الرحلة شقاوة أو سعادة، جنة أو نار، قرب من المولى أو بعد عن المولى. Maka perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini sama ada kita menempuh kesusahan ataupun sama ada kita menempuh kesenangan, sama ada kita menempuh dosa ataupun kita menempuh pahala, ataupun kita menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun tempuh jalan yang menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. ولأهمية هذه الرحلة والسفر كان النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعنا من سيدنا الحبيب طاهر: إنما مثلي ومثلكم كمثل شخص أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم أن تقعوا في النار. هذا هو القائد. قائد رحلتنا يعلمنا، يسيس رحلتنا بما فيه مصلحتنا، ليس في الدنيا فقط، تتعدى هذه المصلحة إلى عالم البرزخ، إلى عالم الآخرة، إلى أن يكون المستقر الأبدي في جنة، يعني في جنة نعيمها أبدي سرمدي لا انقطاع له ولا انقطاع ما دامت وما بقيت. Jadi perjalanan kita ini sebenarnya sudah dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda sudah tunjukkan jalannya. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Dr. Habib Tahir tadi, bagaimana Nabi sebutkan bahawasanya perumpamaan aku dan juga perumpamaan kalian seperti mana seorang lelaki yang menyalakan api, tiba-tiba adanya kekatu ataupun serangga yang ingin terjun ke dalam api tersebut, maka aku akan cuba nak selamatkan kekatu tersebut. Begitulah aku nak selamatkan kehidupan kalian ini daripada kalian semua terjun ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak pastikan perjalanan kita ini apa yang sudah ditetapkan, sudah yang disebutkan oleh Nabi, kita semua sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شديد الحرص ألا تكون نهاية هذه الرحلة مخيبة للآمال. كان شديد الحرص ألا تكون هذه الرحلة أن تكون بجوار فرعون وهامان. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث وهو حريص شديد الحرص على أن ينقذ أمته من أن تقع في النار أو أن ترمي نفسها في النار صلى الله عليه وسلم. Perjalanan yang kita tempuh ini sebenarnya sudah diambil perhatian oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haris dipanggil, sangat mengambil berat terhadap umatnya, sangat risau terhadap umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana baginda cukup risau kalau ada di kalangan umatnya, hatta kalau oleh Nabi nak selamatkan Fir'aun, Haman sekalipun, semua selamatkan semua sekali daripada terjun ke dalam api neraka Allah Taala. Nabi sangat mengambil berat terhadap umat baginda. لتحقيق أهداف وغايات وصلاح ونفع هذه الرحلة بذل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عمره ووقته وجل ما يملك وهو يقول أمتي أمتي سلم يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. Perjalanan yang ditempuh ini sangat luar biasa. Nabi SAW mengorbankan jiwa baginda, mengorbankan harta baginda. Dan perjalanan yang begitu mahal ini sehinggalah Nabi SAW mengatakan bahawasanya hanyalah Nabi teringat umatku, umatku sahaja. وقف بين الناس بعد أن بعث وكان صادقا أمينا. قال صلى الله عليه وسلم لكفار قريش بعد أن اجتمعوا حوله: لو كنت مخبركم أن وراء هذا الجبل أناس يريدون يغيرون عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى يا رسول الله ما قربنا عليك كذبا قط. قال فإني منذر لكم بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وسلم. Baginda Nabi SAW digelar sebagai As-Sadiqul Amin, orang yang benar lagi beramanah hatta di kalangan orang-orang kafir Quraisy sekalipun. Mereka percaya Nabi, mereka mengatakan Nabi ini orang yang beramanah. Sehingga kan satu hari ketika Nabi SAW mengumpulkan kaum kerabat baginda di belakang Bukit Safa, Nabi mengatakan, adakah kalian semua percaya? Jika aku beritahu kepada kalian semua di belakang wadi ini ada sekumpulan tentera berkuda yang akan datang menyerang kamu sebentar nanti. Adakah kamu semua percaya kepadaku? Mereka mengatakan ma jarabna alaika kadhiba khat. Kami tidak pernah menganggap ataupun mengetahui engkau ini pernah menipu walaupun sekali. Maka kata Nabi SAW, aku ini ialah unziru,
sebagai memberikan peringatan kepada kalian semua. Maka kalau kalian nak selamat, ikutlah jalan aku ini. فاستجاب لدعوته من استجاب ودخل في الإسلام من دخل، ونحن وأنتم والمسلمين أجمعين دخلنا في رحمات ومظاهر رحمات النبي صلى الله عليه وسلم واستجبنا لدعوته وصرنا مسلمين والحمد لله. ولكم كان يسعد قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما يدخل واحد من أمته في الإسلام، لا يساويها الدنيا بأكملها. لو أعطيت للنبي ذهب يعني أغلى جواهر في الدنيا محبوبة عند الإنسان ومرغوبة هي الذهب والفضة، أعطيت له الذهب والدرهم والدينار والدولار، قلت له يا رسول الله هذه متاع الدنيا بجواهرها كلها لك، مقابل أن تتخلى عن قضيتك التي بعثت بها من أجلها. ما ترك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم دعوة يدعو بها واحدا ولو كان كافرا يدخل الإسلام صلى الله عليه وسلم. Maka dalam dakwah baginda Nabi SAW tersebut, ada yang terima, ada yang tolak dakwah Nabi SAW. Dan alhamdulillah kita di kalangan orang-orang yang menerima dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang membahagiakan hati Nabi SAW. Apabila ada yang masuk ke dalam Islam, inilah yang membahagiakan hati Nabi SAW. Kalaulah sekiranya diberikan segala bentuk kemewahan dunia, emas, aghla yang paling mahal sekali emas lah, diberikan perak, diberikan segala perhiasan harta dunia ini kepada baginda Nabi SAW untuk Nabi tinggalkan kerja-kerja membawa umat masuk Islam ini, nescaya semua itu Nabi akan tolak. Hatta kalau ada seorang pun yang masuk Islam, bila Nabi dakwah masuk Islam, maka itulah yang paling membahagiakan hati Nabi SAW, berbanding Nabi ambil harta-harta yang bernilai yang ada dekat dunia, itu Nabi tolak semua. أوكي، نضرب نماذج من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالعنصر الإنساني حتى لا يصير من جملة من يحشر مع هامان وفرعون. كان هناك يهودي دائما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وظيفته مؤاذاة النبي، ينام ويفكر في النبي كيف يؤذي النبي، يستيقظ من النوم ويحمل يعني قمامته ويضعها في باب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفكر لهذه الجزئية على قدر أنها تتعلق في حقه الشخصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيما هو أعظم، كيف أهدي هذا الرجل ويكون واحدا من المسلمين صلى الله عليه وسلم. Begitu lihat, kalau kita lihat banyak begitu tanda sayang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Bagaimana kisah seorang Yahudi yang mana kita sedia maklum selalu meletakkan najis kotoran di hadapan rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini bila mana Nabi tengok saja, Nabi fikir, apa yang menyebabkan dia buat begini kepadaku? Adakah ada sesuatu yang menyebabkan aku buat tak kenal kepadanya? Maka bagaimana aku fikir macam mana aku nak tarik dia ini. Jadi ceritanya orang ni, kerja dia, hidup dia, Syekh Habib kata, bangun tidur fikir nak buat apa, nak buat jahat dekat Nabi ni. Nak tidur, esok aku nak buat apa dekat Nabi ni. Sampai macam tu sekali. Maka bila mana dia letakkan najis kotoran di hadapan Nabi SAW itu, maka Nabi fikir, apa yang aku dah buat kat dia? Bagaimana aku nak ajak dia untuk masuk ke dalam Islam? فذات مرة استيقظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من باب داره، باب منزله، ينظر إلى الباب ما وجد القمامة، قمامة هذا اليهودي. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الأول يعني ممكن لعله تاب إلى الله عز وجل، أني صابر عليه أيام وشهور فما قلت له كلمة ولا عاتبته بعتاب. واليوم الثاني، اليوم الثالث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا الرجل؟ طبعا تسأل لماذا؟ من أجل يؤذيك بالقمامة. لو كان واحد مننا سيقول اللهم انتقمه، اللهم أزله، اللهم عجل بزواله، اللهم ستدعو عليه ليلا ونهار إن لم تقتله أو تشرع بقتله أو تذهب إلى البوليس تشتكي عليه. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنه في المنزل مريض مرض الموت، يعني بعده لربما بعد ساعة ساعتين يموت. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم متشفي يقول الحمد لله سيموت بعد لحظات سنسكه منه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أين بيته؟ قالوا له يا رسول الله لماذا يا رسول الله؟ قال لي أزوره. فذهب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وطرق الباب ودخل. هذا رسول الله، هذا رحمة العالمين، دخل يزور يهوديا وهو يؤذيه شهور. فلما أن دخل
قال له أبوه هذا محمد بن عبد الله جاء يزورك. فجلس بجواره كان يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشفع لك بها عند الله. وذاك الرجل مصر على ديانته اليهودي. فاستمر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو يرددها ويرددها، يحمل قضية، يحمل هم، لا يريد واحد من أمته يدخل النار، واستمر على هذا المنوال والحال. قال له أبوه يا بني استحي من رسول الله، استحي من محمد بن عبد الله، قلها. فقال ذاك الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. خرج النبي من ذلك البيت وهو يبكي. قيل له يا رسول الله ما يبكيك؟ قال له بكيت فرحا لأن الله أنقذ واحدا من أمتي من النار صلى الله عليه وسلم. Jadi bayangkan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi ini sentiasa meletakkan kotoran di hadapan rumah baginda Nabi SAW. Tetapi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, Nabi SAW tetap bersabar dengan apa yang dibuat oleh orang Yahudi tersebut. Sehinggalah Nabi buka satu hari pintu rumah baginda, dapati tak ada pula kotoran. Hari kedua Nabi tengok tidak ada lagi kotoran najis di hadapan rumah Nabi SAW. Maka Nabi tanya kepada masyarakat setempat ketika itu, di manakah lelaki ini? Di manakah lelaki Yahudi yang sentiasa meletakkan kotoran di hadapan rumahku ni? Sahabatnya nak buat apa ya Rasulullah? Ini Yahudi. Kalau kita ni kata Habib tadi, kita doa ya Allah, hancurkan perut dia, pecahkan kepala dia, matikan dia bagi cepat. Tapi Nabi SAW ni Masya Allah, tengok kotoran tersebut tidak ada di hadapan rumah Nabi SAW. Nabi tanya, di manakah rumahnya? Bila sahabat berkata bahawasanya ya Rasulullah, Yahudi itu jatuh sakit, maka Nabi terus tanya, di manakah rumahnya? Bila Nabi SAW pergi ke rumahnya, Nabi pun ketuk rumahnya. Tengok dia dalam keadaan yang sudah tak daya dah. Maka Nabi SAW jumpa dengan dia, masuk. Nabi kata, qul, sebutkanlah la ilaha illallah. Dia masih lagi musir, dia masih lagi stay dalam agama dia, tak mau ikut. Nabi kata, sebut la ilaha illallah, aku akan berikan syafaat kepada kamu nanti di akhirat kelak. Nabi kata, sebut la ilaha illallah. Dia seorang ni, Yahudi ni orang anak muda. Maka ketika Nabi sebut pesan-pesan, dia kata, ayah ni kata apa? Ni Muhammad bin Abdullah datang. Malu sikit kepada Muhammad bin Abdullah, sebut. Kemudian bila mana ayahnya suruh sebut, dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Elok saja Nabi SAW keluar daripada rumah Yahudi sebut, Nabi SAW ni menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa pula menangis? Maka kata Nabi SAW, aku menangis kerana kegembiraan, kerana aku telah berjaya menyelamatkan orang yang sudah memusuhiku, orang yang mana buat khianat, buat jahat kepada aku ini, aku menyelamatkan dia daripada masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat rahmat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi ajma'in. تعرفون أن النبي حوصر في شعب بني هاشم 3 سنوات حتى أنه أكل من الأوراق الشجر. 3 سنوات حتى أنه أكل من أوراق الشجر. ما السبب أنه حوصر؟ السبب أنه جاء يدعو الناس إلى عبادة الله جل جلاله. ومع هذا كله بعد أن أوذي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم طرد من بيته وخرج مطرودا. والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ما ترك هذه القضية، قضية أن تكون رحلتي ورحلتك ورحلة من أرسل إليهم رحمة العالمين، أن تكون رحلة سليمة نهايتها الوقوف بين يدي الله عز وجل بفرح وسعود وسرور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى بني أخواله بني الطائف. فلما وصل إلى هناك تعرفون القصة وهي مشهورة لديكم. وصل إلى هناك النبي صلى الله عليه وسلم يستنجد ببني أخواله، أمه من هنا، يعني لا زال بيننا علاقة رحم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم هناك أغروا عليه السفهاء والأطفال ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وسالت قدم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من أثر تلك الأحجار دماء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزين. الكون كله اشتغل طوارئ. ما معنى طوارئ؟ الكون كله في خدمتك يا رسول الله تحت النصرة، اطلب ما شئت، كلنا جنود لك، أرض، سماء، جبريل، ملك، جبال، كلنا في خدمتك، قل ما شئت، نحن تحت النصرة، خدم جنود لك. فنزل إليه ملك الجبال قال له يا رسول الله أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ ملك الجبال هو ما يعلم أن النبي ما هو حزين من سوء ما تصرف به السفهاء والأطفال، لا،
النبي صلى الله عليه وسلم حزين من سوء عاقبة ما يؤول إليهم أمر هؤلاء الناس. هذا الحزن، هذا هو السبب. سنقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين بسبب ما أدموا قدميه. النبي ما حزن من هذا، وإلا كان سينتصر بلحظة، رفع يديه سيدعو ويلبي الله عز وجل دعاءه، لكنه حزن لما سيؤول إليه أمر هؤلاء الناس من سوء المصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عندما قال له ملك الجبال أطبق على المخشبين، قال له لا. أوكي، أنت كم نفسك؟ قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مظاهر رحمة النبي مع الكفار ومع المشركين، فكيف بمظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana sirah baginda Nabi Muhammad SAW mengajar kita satu pengorbanan yang begitu dahsyat. Ketika mana umur baginda Nabi kita SAW 47 tahun, baginda diboykot besar-besaran di Sya'ab Abi Talib, di lembah Abi Talib, sehingga Nabi SAW terpaksa dan juga sahabat-sahabat terpaksa ambil waraqah syajar, daun-daun ramas sampai lembut, kemudian makan. Sampai tahap macam tu sekali Nabi SAW diperlakukan oleh orang Quraisy, digasak, diasak, sehingga tidak ada makanan, terpaksa makan daun-daun. Pun begitu, tak cukup mereka ini boykot Nabi SAW selama 3 tahun berturut-turut. Mereka ini jugalah yang menghalau Nabi kita Muhammad SAW daripada tanah air tempat lahir Nabi kita SAW sendiri. Kalau kita lihat lagi, Nabi tetap bersabar lagi. Nabi tetap mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Begitu kita lihat lagi bagaimana ketika mana cerita yang kita sedia maklum, kisah Nabi SAW pergi nak mencari ruang dan juga peluang apabila orang-orang Mekah ini boykot Nabi, kacau Nabi, asak Nabi, gasak Nabi. Nabi SAW mencari peluang ke Taif. Bila sampai saja di sana, apa yang berlaku? Anak-anak orang-orang Taif di sana, mereka sudah diajar supaya baling batu kepada Nabi SAW, cederakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh Nabi cedera ketika mana di Taif ini kaki Nabi SAW ini berdarah. Kemudian kelihatan malaikat tengok bahawasanya Nabi SAW ini sedih. Maka tentera Allah ni banyak. Habib cerita, doktor cerita, adanya angin, adanya haiwan, adanya manusia, adanya jin, adanya malaikat, adanya bukit bukau ini, sehingga turunnya malaikat penjaga bukit. Kenapa tengok Nabi SAW sedih ni? Nabi sedih, kata doktor, bukan disebabkan kaki Nabi berdarah, tapi Nabi fikir apa akibatul al-masir, bagaimana penghujung kehidupan mereka nanti ni. Sebab tu Nabi sedih. Bukan Nabi sedih disebabkan Nabi kena baling batu. Nabi tak fikir untuk diri Nabi, tapi Nabi fikir untuk ke depan nanti macam mana. Kenapa mereka buat macam ni? Nanti penghujung hidup mereka ni macam mana? Maka Nabi mengatakan, jangan hempap wahai malaikat penjaga bukit, jangan hempap di atas penduduk Taif ini, kerana aku sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ada yang keluar daripada tulang sulbi mereka ini, orang-orang yang menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini doktor mengatakan bahawasanya kalaulah orang-orang yang buat jahat dekat Nabi, baling batu dekat Nabi, yang buat khianat dekat Nabi ini, tetap Nabi sayang mendoakan kebaikan, apatah lagi kalau orang-orang yang beriman sayang rahmat Nabi ini lebih luas lagi daripada itu. ثم قد يقول قائل يا أستاذ نحن الحمد لله صرنا مسلمين، يعني صرنا محجوبين من النار، بمعنى ستكون رحلتنا إن شاء الله رحلة سعيدة. نعم إن شاء الله ستكون رحلتنا رحلة سعيدة. هل في هناك شيء يخاف النبي صلى الله عليه وسلم منا كمسلم فعله أو ارتكابه كشيء يوجب علينا دخول النار، أم ليس هناك خلاص أننا ضمننا الجنة؟ Jadi kalau hari ini kita sudah menjadi Islam, adakah kita rasa alhamdulillah ini jalan yang selamat dan insya-Allah kita tak tempuh api neraka? Ataupun bila kita Islam ni juga kemungkinan ada benda-benda yang buat menyebabkan kita juga tergelincir ke lembah yang tidak sepatutnya. Jadi adakah Nabi SAW tidak risau akan perkara demikian walaupun kita semua ini sudah Islam? Okey. Al-jawab, jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatahu bijuarihi wa qala lahum ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. إذن في هذا الحديث النبي
سعد لأننا مسلمون دخلنا في الإسلام، وهو سعيد الآن في عالم البرزخ، هو سعيد بلا شك. أنا وأنت مسلم الحمد لله. ولو دخل واحد الإسلام سيسعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الأستاذ شهير هدى رجلا واحدا من الصينيين ولا من واحد منع، يعني أي واحد مشرك دخل في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويقول للأجيال من بعده: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في السيئات كالغيبة، كالنميمة، كالزنا، كشرب الخمر، لأن هذه موجبات للدخول في غضب الجبار والدخول في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع صحابته: ألا أدلكم على شيء يمحو الله به خطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لا زلنا بحاجة حتى نؤمن الرحلة، حتى نؤمن المستقبل، حتى تكون قدومنا على رسول الله وعلى الله خير وبركة. بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. Tadi ada Habib doktor buat soalan, adakah Nabi masih lagi risau walaupun kita ni semua sudah Islam? Sedangkan disebutkan tadi bahawasanya Nabi cukup gembira kalaulah ada seseorang yang sudah masuk Islam dan kita semua ni sudah Islam. Adakah Nabi SAW masih lagi risau kepada kita? Maka doktor mengatakan bahawasanya bagaimana jawapannya? Nabi SAW pernah mengumpulkan kepada para sahabat baginda dan Nabi mengatakan: Ala adullukum ma yamhullahu bi khatayakum? Adakah maukah aku tunjukkan kepada kalian apakah yang menyebabkan dosa-dosa kalian diampunkan, wa yarfa'u darajatikum, dan juga darjat kalian diangkat. Nabi minta kepada kita dua benda. Nabi tanya, dosa kamu nak tak diampunkan dan darjat kamu diangkat, nak tak? Maka sahabat kata, qalu bala ya Rasulullah, pasti kami nak. Maka Nabi SAW mengatakan, yang pertama, yang mengangkat darjat dan juga yang menghapuskan dosa kalian, isbaghul wudu al-makarih, sempurnakan wudu ketika mana dalam keadaan susah. Yang kedua, kasratul khuta'il masajid, perbanyakkan berjalan ke masjid. Dan yang ketiga, intizarus salah ba'da salah, kamu tunggu solat selepas mana solat. Sedangkan kita ni semua sudah Islam, tapi Nabi SAW masih lagi risau kalau ada perkara-perkara yang kita buat menyebabkan kita tergelincir daripada jalan yang sebenar. Kita buat ribahnya, kita mengumpatnya, kita kutuk orangnya, kita keji orang, kita maki orangnya. Semua ini boleh menyebabkan ghadabul jabbar, murkanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW, sifat rahmat Nabi ini, Nabi cukup tidak suka kalau umatnya walaupun sudah Islam menyerahkan diri kepada Allah, tapi masih lagi buat benda-benda yang menyebabkan Allah marah. Lepas tu Nabi sebut dalam satu hadis, la in yahdiyakallahu rajulan wahidah, kalau dengan sebab kamu ini menyebabkan seseorang masuk ke dalam agama Islam, terima agama Islam, hadza khairun min humrin ni'am, itu adalah lebih baik, betul? Ya, khairul lakum min humrin ni'am. Itu lebih baik lagi daripada kamu mendapat unta yang merah. Unta merah ni masya-Allah mahal lah. Itu Nabi suka kalau kita semua ni buat kerja-kerja supaya kita dapat hidayah, insya-Allah. وحتى لا أطيل عليكم سأختصر المسألة. يعني الآن مثلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا معالم إسباغ الوضوء، الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة؟ لأن هذه الأعمال تحد من فعل السيئات والمعاصي. لو كنت إنسان غضبان ممكن تأخذ سكين وتقتل أخوك المسلم، ممكن. كيف تحد من هذا الغضب؟ توضأ، ذهب للوضوء. لو دخل بينك وبين زوجتك خلاف داخل البيت، الخلاف تشاجر، والإبليس يفتح أبواب المشاكل، ربما تحصل إلى طلاق. كيف تحد من هذه المشكلة؟ اذهب إلى الحمام وتوضأ، ستهدأ المشكلة وسيهدأ ثوران الغضب وإبليس اللعين. أوكي، إذا كنت كثير الذنوب والسيئات كن حريص على ديمومة استمرار الوضوء. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتقض وضوءه يبقى بلا وضوء، لا، يتوضأ ويظل النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء دائم. فالوضوء هو سلاح المؤمن، ليس سلاح ضد المسلم، إنما سلاح ضد إبليس اللعين صلى الله عليه وسلم. Kenapa Nabi SAW berikan jawapan, galakkan kepada para sahabat untuk buat tiga benda tadi tu? Pertama, untuk kita sentiasa sempurnakan wudu ketika mana dalam keadaan kita tak suka. Maksudnya kita malas nak ambil wudu, Nabi suruh ambil wudu ketika tersebut. Karena inilah ubat-ubat supaya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak elok. Orang apabila dia marah,
digeram kepada seseorang, dia boleh sampai tahap bunuh. Nak ambil pisau boleh sampai tahap nak membunuh. Maka begitu juga kalau kata pergaduhan di antara suami isteri, rendah sikit ya, garam sikit lebih contohnya, nak bergaduh habis, maka sampai nak berlaku talak dan sebagainya, maka jalan yang Nabi berikan ialah dia pergi ke tandas, ambil uduk. Maka sifat Nabi kita SAW ni bukan sentiasa ni dalam keadaan tidak ada uduk. Sifat Nabi ini dalam keadaan sentiasa ada uduk. Dan ini merupakan apa? Silahul mu'min. Uduk ni merupakan senjata bagi orang beriman, bukan senjata kita ni, senjata daripada iblis datang hasut kita. Senjata daripada iblis buat supaya kita ni buat jahat. Itu senjata kita. Maka insya-Allah kita usahakan supaya kita ni sentiasa dalam keadaan beruduk supaya kita selamat daripada gangguan-gangguan iblis. أوكي، بقي الصلاة المحافظة على الصلوات، فالصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر. يعني أنت تصلي الفجر ثم حصل منك زلة خطأ أو ذنب صغير وجئت صليت الظهر جماعة، كتب الله لك غفران ذنب ارتكبته من الصباح إلى الظهر. وهكذا تصلي العصر جماعة، يكتب لك الله بنص الحديث النبوي الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولطالما على أن الإنسان يحد من فعل السيئات الصغار فإن السيئات الكبار لبناتها أساس بنيانها هي السيئات الصغار. فإذا انعدمت السيئات الصغار انعدمت السيئات الكبار، وسلم الإنسان في رحلته الدنيوية وقدم على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كخير وفد يقدم عليه بسرور وسعادة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه دنيا وآخرة. Yang kedua, Nabi bagi jalan kepada kita supaya kita selamat daripada dosa. Apa dia? Supaya Nabi SAW perbanyakkan jalan ke masjid. Nabi sebut, kemudian di antaranya intizarus solah ba'da solah. Kita tunggu solat lepas mana solat. Disebutkan dalam satu hadis bahawasanya selepas mana kita solat, satu solat ke satu solat yang lain, itu menghapuskan dosa selagi mana kita tidak buat dosa besar. Kita dah sembahyang subuh, dalam tempoh nak bertunggu zuhur tu ada dosa-dosa yang kita buat, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita. Maka solat ini begitulah, zuhur ke asar, asar ke maghrib, sampainya semuanya waktu ke waktu ini menghapuskan dosa-dosa kecil kita ini selagi mana kita tidak melakukan dosa besar. Dan doktor mengatakan bahawasanya dosa besar ini berlaku bila? Apabila dosa kecil itu banyak bertingkat, sikit. Lama-lama dia akan buat dosa besar. Tapi kalaulah labinah ini, batu-bata dosa kecil ini, kita dah padamkan, kita dah runtuhkan, maka tidak akan mampu terbina dosa besar tersebut. Maka Nabi nak supaya dosa kecil kita pun kita jauhkan dosa kecil pun, apatah lagi dosa besar. Nabi nak supaya kita jauhkan daripada dosa besar. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والمعذرة على التطويل. لا حبيبنا أكرمكم الله. نكتفي إن شاء الله، أنا أخشى من التطويل. Jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Dr. Jalal Farhan. Insya-Allah. Dan saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dalam